Parti dan pelarian isu yang perlukan penyelesaian tuntas. Terdapat dua jenis pelarian. Ada yang meninggalkan negaranya kerana takut dianiaya oleh pemerintah. Kumpulan ini pelarian politik. Ada yang meninggalkan negaranya kerana takut kelaparan. Kumpulan ini pula dinamakan sebagai pelarian ekonomi. Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian atau lebih dikenali sebagai UNHCR mentakrifkan pelarian sebagai seseorang yang tidak dapat atau tidak ingin kembali ke negara asalnya kerana ketakutan yang nyata akan dianiaya dengan alasan bangsa, agama, suku kaum, keanggotaan kumpulan sosial tertentu atau pendirian politik. Maknanya, mereka yang meninggalkan negara kerana mencari kehidupan yang lebih baik di negara sasaran, bukan pelarian. Pelarian ditakrif dan dilindungi oleh Undang-Undang Antarabangsa. Konvensyen Pelarian 1951 merupakan dokumen utama merujuk kepada pelarian. Sudah tentu apabila tiba di negara yang mereka sasarkan atau negara tuan rumah, mereka digelar pendatang tanpa izin atau parti. Tidak kira sama ada mereka pelarian politik maupun ekonomi. Inilah yang menjadi beban kepada negara tuan rumah kerana wujud kesukaran untuk mengkategorikan kedudukan pelarian. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dilaporkan mengarahkan kerajaan menangguhkan sementara pelaksanaan tersebut atas permohonan Badan Bukan Kerajaan NGO Amnesty International Malaysia dan Asylum Access Malaysia. Namun Ketua Pengarah Immigration Datuk Khairul Zaimi Daud berkata semua pendatang yang tidak memiliki dokumen dihantar pulang. Jabatan Immigration dengan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia khususnya Tentera Laut Diraja Malaysia National Task Force NTF dan pihak Kedutaan Myanmar telah melaksanakan program penghantaran pulang 1086 pendatang asing tanpa izin parti warga negara Myanmar pada hari ini. Katanya dalam kenyataannya kemarin. Khairul bagaimanapun menegaskan bahawa semua tahanan yang dihantar pulang merupakan parti warga negara Myanmar dan tidak melibatkan etnik Rohingya atau pencari suaka. Semua mereka yang dihantar pulang itu telah bersetuju untuk pulang secara sukarela tanpa paksaan oleh mana-mana pihak, katanya. Malaysia kini telah menghubungi jabatan tersebut untuk mendapatkan komen. Menurut data UNHCR sehingga hujung Disember 2020 terdapat seramai 178,610 pelarian dan pencari suaka yang mendaftar di agensi tersebut di negara Malaysia. Seramai 154,030 dari Myanmar yang terdiri daripada 102,250 Rohingyas, 22,410 Chins dan 29,360 kaum-kaum lain yang melarikan diri dari Myanmar. Khairul berkata Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri juga berusaha menghantar pulang warga negara dari Vietnam, Indonesia, Bangladesh dan negara-negara lain yang turut dikategorikan sebagai parti. Pada tahun 2019, Berita Harian melaporkan NGO Sekretariat Khidmat Imigran atau SKI berpendapat warga asing yang berstatus parti di negara ini melebihi jumlah pekerja asing yang memiliki dokumen dan permit sah. Berdasarkan statistik NGO itu pada tahun 2014, lebih 6.7 juta pekerja asing bekerja dalam pelbagai sektor terutama pembinaan dan peladangan dan daripada jumlah itu hanya 2.1 juta mempunyai permit. Bermakna ketika itu ada lebih 4.6 juta warga asing bekerja secara tidak sah di Malaysia, lapor Berita Harian. Bertahun-tahun Malaysia berhadapan dengan isu parti yang terdiri daripada berbilang kaum. Malangnya tiada siapa yang boleh memberi data yang sebenar. Umum mengetahui kebanyakan mereka bekerja di kilang-kilang yang tiada permit untuk beroperasi, berniaga sayur dan ikan, menjadi tukang gunting dan juga memberi khidmat pelacuran di rumah-rumah urut haram. Mereka juga membuka penempatan haram di beberapa kawasan di negara ini tanpa perlu membayar cukai tanah kepada kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Mohamad Said berkata, seramai 786 parti daripada 15,531 orang yang ditempatkan di depo tahanan Jabatan Immigration Malaysia disahkan positif COVID-19. Nah, itulah kegusaran kita. Bukan sahaja soal ekonomi yang dijajah oleh mereka. Isu parti harus diselesaikan dari akar umbinya yang merentangi banyak masalah lain yang berkaitan dengan mereka seperti rasuah, kesihatan, jenayah dan lain-lain. Jom channel percaya Jabatan Immigration Malaysia sedang mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah parti dan pelarian di negara ini secara tuntas. Walau apapun, kita harus kembali kepada tafsiran asas UNHCR itu dan menjawab persoalan, adakah pendatang dari Myanmar ini benar-benar pelarian atau sama status dengan parti yang datang dari Bangladesh, Vietnam, Indonesia, benua Afrika, China dan lain-lain. Kemanusiaan itu perlu, tetapi jangan sampai anak di pangkuan diletakkan, kera di hutan disusui.